Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, setelah kita dikejutkan dengan penahanan Sanusi dan beliau telah menerima pertuduhan di mahkamah, akhirnya satu lagi entry Twitter dari Buletin RMS, di mana kenyataan di dalam entry Twitter Buletin RMS, Ustaz Nasruddin Daud atau dikenali Singa Pas mendakwa dalam satu ceramah Anwar Musa sakau RM40 juta semasa dalam UMNO. Takkan dah suci bila masuk PAS. Wow. Saudara-saudara, adakah kenyataan ataupun entry Twitter dari Buletin RMS ini adalah maklumat yang sah? Kalau ini maklumat yang sah, di mana kenyataan yang mengejutkan, apa yang saya lihat di sini adalah Anwar Musa sakau RM40 juta semasa dalam UMNO. Takkan dah suci bila masuk PAS. Saudara-saudara, apa yang mengejutkan adalah komen-komen dari rata-rata netizen ataupun followers kepada channel ataupun page Buletin RMS menyatakan duit punya pasal serban boleh terbang. Duit punya pasal serban 24 jam atas kepala. Lain ulu, lain parang. Lain dulu, lain sekarang. Lebay, gampang, pandai temberang. Walaun, tepok sama bangang. Adakah dengan ini dapat dibuktikan bahwa bekas bos besar UMNO, yaitu Anwar Musa, memang benar-benar menyakau, pernah menyakau duit sejumlah RM40 juta semasa dalam UMNO? Jadi kalau perkara ini benar, adakah Anwar Musa juga boleh dikenakan tindakan undang-undang? Dalam komen entry Twitter ini, masuk PAS serupa pergi haji, ikut. Masuk PAS serupa pergi haji, ikut. Semua dihalalkan. PAS dah halalkan, dah disucikan. Dan ada juga kata, when demon turn to be angels. Jadi saudara-saudara, melalui komen dari pengikut Twitter ataupun page Twitter Buletin RMS ini, adakah kita juga dapat melihat bahwa apa yang dinyatakan, maklumat yang disampaikan sini memang benar bahwa Tan Sri Anwar Musa memang pernah menyakau RM40 juta duit dalam UMNO. Walaupun kita dapat melihat Anwar Musa adalah seorang pemimpin politik yang memang disegani, tapi kalau ini perkara ini benar, tidakkah beliau boleh dikenakan tindakan undang-undang? Anda boleh lihat di dalam laman Twitter Buletin RMS yang di dalam kenyataannya captionnya Ustaz Nasruddin Daud atau dikenali Singa Pas mendakwa dalam satu ceramah Anwar Musa sakau RM40 juta semasa dalam UMNO. Takkan dah suci bila masuk PAS. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Akhirnya SPRM telah membuka kertas siasatan berkaitan dengan isu perlombongan RII. Setelah kita mendengar isu perlombongan RII, kita dapat melihat bahwa sebelum ini terdapat sebuah artikel berkaitan dengan denda yang harus dibayar RM500.000 dan dikaitkan dengan nama Menteri Besar Kedah yaitu Muhammad Sanusi. Saudara-saudara, di dalam sebuah artikel, astroawani.com mengesahkan SPRM siasat Menteri Besar isu perlombongan RII. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah membuka kertas siasatan berhubung dakwaan penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa melibatkan seorang menteri besar dalam isu perlombongan unsur nadir bumi ataupun RII. Sumber juga berkata, kegiatan itu dipercayai dilakukan secara tidak sah serta menyebabkan kerugian kepada kerajaan negeri. Adakah kita dapat kaitkan dengan sebuah entry Twitter dari Ciki Ani alias Lady Bug 11 menyatakan bahwa nama Menteri Besar Kedah di sini yaitu mula-mula dulu Sanusi meluluskan lesen kerja-kerja melombong di melombong RII di Kedah, lantik syarikat baru untuk kerja-kerja melombong hasil RII
kemudian dapatkan pas khas pekerja Lombong RII dari Cina. Kini Perbadanan Menteri Besar Kedah yang diketuai Sanusi didenda Rm500.000 karena mencuri hasil RII. Adakah dengan ini dapat dikaitkan dengan siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ini kepada terhadap seorang menteri besar, yaitu menteri besar itu walaupun tidak dimention, tidak disebut namanya di dalam artikel Lestro Awani ini, tetapi adakah menteri besar itu adalah Muhammad Sanusi? Katanya isu perlombongan haram dan kerugian hasil bumi ini telah diadukan oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGO, termasuk gerakan anti Sanusi pada bulan Mac 2023 lalu. Kalau ini dapat dibuktikan bersalah, habislah Sanusi. Sekarang sudah menerima 2 pertuduhan di bawah akta hasutan, dan SPRM pula telah membuka kertas siasatan terhadap menteri besar. Walaupun mungkin tidak dinyatakan nama menteri besar itu, tapi bila kita sebut tentang RII, sudah pasti ini berlaku di Kedah dan menteri besar Kedah pada ketika itu dan hari ini pun adalah menteri besar Kedah Muhammad Sanusi. Di dalam artikel ini juga telah membuat kenyataan isu perlombongan haram dan kerugian hasil bumi ini telah diadukan oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO, termasuk gerakan anti Sanusi sendiri pada bulan Mac 2023. Dalam artikel ini, turut membuat aduan adalah penduduk di kawasan Bukit Enggang, Sik, yang mana kerja-kerja perlombongan haram dikatakan dibuat secara besar-besaran dan sebelum ditumpaskan oleh pihak berkuasa. Katanya pada Januari 2023, UMNO Kedah juga pernah menggesa SPRM untuk menyiasat dan mendedah hasil siasatan, sama ada terdapat campur tangan politik dalam isu kecurian RII. Dalam pada itu, baru-baru ini, beberapa orang individu pula telah tampil membuat aduan rasmi kepada SPRM bagi menyiasat isu salah guna kuasa dan rasuah melibatkan menteri besar. Ia susulan 1 surat tular didakwa berkaitan permohonan kuota pekerja asing kepada Kementerian Dalam Negeri yang kononnya bagi proyek usaha sama antara kerajaan negeri dengan sebuah syarikat tempatan dan syarikat dari Cina. Adakah Menteri Besar Kedah yang disiasat, di mana SPRM siasat Menteri Besar, isu perlombongan RII adalah Muhammad Sanusi? Jadi apa komen Anda saudara-saudara? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian, terdapat banyak cakap-cakap yang buruk di antara parti pembangkang. Saya boleh katakan cakap-cakap buruk setelah Faizal Azumu yang pernah membuat kenyataan bahwa ramai pemimpin dan ahli akar umbi UMNO akan memberi kemenangan kepada Perikatan Nasional. Wow. Saudara-saudara, di dalam artikel dari Sinar Harian, sinarharian.com yang bertajuk Pemimpin Akar Umbi UMNO Sokong PN, kita tengok PRN nanti. Persoalannya saudara-saudara, kerajaan perpaduan hari ini yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim, yaitu kerajaan perpaduan PHBN yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dengan kenyataan ini, kenyataan dari Faizal Azumu bahwa pemimpin dan akar umbi UMNO akan menyokong Perikatan Nasional pada PRN nanti, ataupun sebaliknya, yaitu pemimpin akar umbi Perikatan Nasional yang akan menyokong PHBN pada PRN nanti. Tidakkah apa yang dinyatakan Faizal Azumu ini berbalik? Tidakkah mungkin pemimpin ataupun akar umbi dari Perikatan Nasional yang akan mengundi PHBN setelah apa yang dilakukan Sanusi telah menerima 2 pertuduhan di mahkamah di bawah akta hasutan 1948? Adakah dengan ini perkara yang sebaliknya bakal berlaku, bukan pemimpin dan akar umbi UMNO yang bakal mengundi PN, tetapi sebaliknya pemimpin dan akar umbi PN yang menyokong PHBN? Di dalam artikel ini, Datuk Seri Zamri
meminta semua pihak agar menunggu PRN di 6 negeri pada 12 Ogos, susulan dakwaan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu ataupun Peja, bahwa ramai pemimpin dan ahli akar umbi UMNO akan memberi kemenangan kepada PN. Setiausaha Agung Barisan Nasional itu berkata, sebagai ahli politik, pengurusi PN Negeri Sembilan itu mempunyai pandangan pribadi, termasuk dakwaan bahwa sokongan akar umbi UMNO akan beralih kepada pihak lawan. Jadi soal sokongan apa semua, kita tengok nanti dalam pilihan akan datang. Tentunya kami di peringkat UMNO mempunyai keyakinan tentang gerak kerja dan sumbangan yang kita berikan dalam usaha kekalkan momentum pertumbuhan dalam negara, katanya. Persoalannya saudara-saudara, kalau tiba-tiba saja PHBN menang, majority mungkin 5-1 ataupun 6-0 di dalam PRN pada 12 Ogos ini, tidakkah mungkin ada perubahan dari perubahan pendirian dari kepimpinan PN sendiri, mungkin dari pemimpin dari akar umbi yang akan lompat ke PHBN, akan menyokong kerajaan perpaduan disebabkan efek kepada kekalahan pada PRU15, dan kalau benar sekali lagi PN bakal kalah pada PRN, tidakkah ini akan membawa kepada perubahan pendirian di antara kepimpinan PN, dari pemimpin, dari akar umbi, dan mungkin dari ahli parlimen juga yang bakal menyatakan sokongan kepada kerajaan perpaduan. Perkara ini tidak mustahil berlaku, sebab politik semua pun boleh berlaku. Namun kenyataan Peja ini sudah pasti adalah satu kenyataan yang tidak disukai oleh kepimpinan politik PHBN, kerajaan perpaduan hari ini yang dipimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun akhirnya Datuk Seri Zamri meminta semua pihak agar menunggu pilihan raya negeri di 6 negeri nanti pada 12 Ogos, susulan dakwaan Peja Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bahwa ramai pemimpin dan ahli akar umbi UMNO akan memberi kemenangan kepada PN ataupun sebaliknya. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.